Assalamualaikum and selamat tengah hari, selamat petang kepada semua orang. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami dan dalam temu bual, bukan temu bual lah, it's a sharing session, sesi berkongsi mengenai mikroorganisma dan pembasmi kuman. Okey, untuk petang ni, untuk ucapan yang pertama sekali kita akan persilakan Dr. Muhammad Hafiz bin Azmi. So beliau merupakan lecturer ataupun pensyarah daripada kuliah dentistry, kuliah of dentistry ataupun inilah fakulti pergigian UIA Kuantan. Okey, so tajuk beliau adalah mikroorganisma dan anda. Okey, saya persilakan Dr. Azmi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang yang berbahagia ini. Saya Dr. Hafiz dari Fakulti Pergigian Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bidang saya adalah berkaitan dengan mikroorganisma, microbiology dan immunology. Jadi saya ini berbesar hatilah apabila dijemput, apabila diundang untuk bersama-sama berkongsi dengan teman-teman yang berada dalam online sana untuk kita sama-sama belajar sikit sebanyak apakah itu mikroorganisma dan apa berkaitan dengan diri kita. Ya, baik, tuan-tuan, puan-puan, doktor yang saya hormati, bila kita lihat hari ini, especially tempoh ini, kita tengok banyak penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dalam masa yang sama juga yang menyebabkan kita menjadi takut, semakin lama semakin takut dengan mikroorganisma. Kalau dalam bahasa mudah kami sebut kuman lah. Okay, kuman, bakteria. Ini adalah bahasa-bahasa yang biasa kita orang kebanyakan rakyat marhin gunakan, kuman. Baik, so hari ini kita mungkin kita dah pernah belajar dulu masa SPM, masa PMR dulu, masa sekolah menengah. Bahkan masa kita di universiti dulu pun kita pernah discuss di matrikulasi. Cuma hari ini saya tak akan bawa tuan-tuan untuk discuss balik macam mana kita belajar di matrik ataupun di sekolah menengah. Cuma saya akan bawa mungkin daripada paradigma yang berbeza, dan sekiranya nak tahu lebih detail mungkin kita boleh communicate lagi di masa akan datang. Baik, so tajuk yang diberikan oleh kepada saya hari ini adalah berkenaan mikroorganisma dan anda. Baik, apa yang saya harapkan daripada perbincangan kita hari ini, discussion kita pada hari ini, nombor satu, saya harap tuan-tuan perempuan yang bersama-sama dengan saya pada hari ini dapat timbul rasa minat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap kegunaan mikroorganisma. Kadang-kadang kita rasa mikroorganisma ni, kuman ni semuanya mendatangkan musibah saja. Tetapi tahukah tuan-tuan, ada banyak sebenarnya mikroorganisma yang kita gunakan di dalam banyak industri, termasuklah makanan. Baik. Yang kedua, saya mengharapkan selepas saja selesai daripada aktiviti kita hari ini, tuan-tuan perempuan akan menjadi lebih berminat untuk bekerja sama dengan saintis-saintis mikrobiologi dalam bukan sahaja dalam penulisan, bahkan juga dalam kajian-kajian makmal, termasuk juga dengan perkongsian ilmu. Mungkin hari ini saya jemput tuan-tuan pihak kimia jemput saya, ya, Institut Kimia Malaysia menjemput saya untuk berbicara berkenaan dengan mikroorganisma. Mungkin satu hari saya perlukan juga kepakaran daripada Institut Kimia untuk menerangkan apa yang kita boleh buat dalam bidang mikrobiologi. Jadi itu yang saya harapkan selepas daripada tuan-tuan perempuan mendengar pop-pek saya pada petang ini. Minta maaf, saya agak hari ini saya buat lebih ceria lah. Kalau terlalu serius sangat saya takut nanti tuan-tuan, biasalah lepas makan tengah hari ni kita mengantuk kan. Jadi kita cuba menjadi lebih santai. Baik, lepas makan kena fikir pula. Baik, saya nak mari kita sama-sama berfikir. Apa yang kita define, apa yang kita definisikan dengan mikroorganisma? Apakah itu mikroorganisma?
So mikro itu sendiri maksud dia benda yang kecil, benda yang halus. Okey, organisma adalah benda hidup. So benda halus, benda hidup yang halus, yang kecil, biasanya sekitar 10 mikron itu kita sebutkan sebagai mikroorganisma. Ya, itu definisi dia. Dan saya nak ajak tuan-tuan perempuan sekali lagi berfikir, apakah jenis-jenis mikroorganisma yang wujud? Kita pernah dengar biasa bahasa kita pakai kuman lah kan, tetapi tahukah tuan-tuan bahawasanya kita terdapat banyak jenis mikroorganisma, termasuklah bakteria, kita ada juga fungus, kita ada yeast, kita ada virus, dan sebagainya. Kita ada protozoa, semua ini adalah kategori-kategori atau jenis-jenis mikroorganisma, dan mereka ini dikategorikan ada yang dari segi bentuk, ada yang dikategorikan berdasarkan kepada maklumat-maklumat genetik, jadi maklumat-maklumat genetik ni menentukan jenis-jenis mikroorganisma. Dan satu lagi yang saya rasa agak unik, sebelum ini mungkin kita berfikir mikroorganisma ini semuanya jahat-jahat belaka. Betul ke? Mari kita sama-sama fikir selepas kita discuss ni. Kemudian yang berikutnya, perlukah kita takut akan mikroorganisma? Sekarang ni sebabkan oleh COVID, saya nak cari saya punya mask. Kat mana saya punya mask? Benda ni tuan-tuan, merata-rata kita bawa. Dan malang sekali, mask ni bukan sekadar kita pakai merata-rata, bahkan kita buang juga merata-rata. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi, sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan untuk berfikir sama ada perlukah kita takut mikroorganisma ataupun kita perlu takut diri kita sendiri. Baik. Tadi saya katakan mikroorganisma ini perlukah kita takut akan mereka. Saya secara peribadi saya mengatakan bahawa kita ada interaksi yang, seandainya interaksi yang baik antara manusia dan juga mikroorganisma ini berlaku, maka tidak akan menjadi satu masalah kepada kita sebagai manusia. Saya kongsikan pada tuan-tuan di slide saya ini satu artikel yang keluar pada tahun 2017, 3 tahun yang lepas, nak menceritakan bagaimana mikroorganisma ini sangat berperanan dalam memastikan kesejahteraan atau kestabilan, sustainability di dalam hutan. Jadi tuan-tuan, dalam hutan juga perlukan mikroorganisma, di mana kalau tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan perempuan boleh lihat di sebelah kanan slide saya tunjukkan mikroorganisma ini boleh didapati di atmosfer, boleh didapati di bark surface, di wood dan pelbagai lagi kawasan-kawasan yang lain di dalam hutan. Ini di hutan saja. Okey? Baik. Mari saya tunjuk. Ini berkenaan dengan manusia. Bila kita kata manusia, ini adalah beberapa jenis mikroorganisma yang saya tunjukkan di sini adalah mikroorganisma yang terlibat dalam pathogenicity, dalam penyebab penyakit. Sebagai contoh, mikroorganisma di dalam mulut seperti Proteobacteria, Porphyromonas gingivalis dan juga Treponema denticola, kesemua ini terlibat dalam penghasilan penyakit periodontitis. Periodontitis ini adalah jangkitan pada bahagian kita panggil gingival pocket di bahagian gusi. Caries, kanak-kanak biasalah gigi. Tuan-tuan perempuan mungkin lebih tahu kan, anak-anak kita, Jadi disebabkan oleh bakteria juga yang kita panggil Lactobacillus dan juga Streptococcus mutans. Dan kita ada juga bakteria-bakteria lain yang terlibat dalam diabetes, pancreatic cancer, rheumatoid arthritis, esophageal cancer, cystic fibrosis dan pelbagai lagi. Bahkan Alzheimer juga boleh disebabkan oleh bakteria seperti Porphyromonas gingivalis dan Spirochetes. Baik. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya tunjuk tadi semuanya menakutkan mungkin? Mahu kan tidak? Semua saya cerita semuanya yang tak baik-baik belaka. Baik, tuan-tuan biasa makan tak ni? Saya lihat, saya tadi belum lunch. Bila saya belum lunch, saya prepare slide ni. Jadi prepare, jadi lapar. Tapi sekarang dah makan. Alhamdulillah, dah kenyang. Tapi tuan-tuan tahu tak, di dalam ini apa? Yogurt. Kita tengok Nutrigen, kita ada Yakult, kita ada macam-macam jenis yogurt yang ada di pasaran. Bahkan tuan-tuan pun makan yogurt dekat rumah bukan? Jadi dalam yogurt, kita ada lactic acid bacteria. So seperti Lactobacillus casei, Lactobacillus casei shirota biasanya digunakan dalam Yakult. Kita ada Bifidobacterium. Semua ini bakteria-bakteria yang baik tuan-tuan. Kenapa kita perlukan bakteria-bakteria yang baik? Ini zaman saya sekolah dulu kami makan selalu. Sekarang ni saya selalu suruh juga isteri saya masak. Tempe. Tempe juga menggunakan bakteria. Jadi tuan-tuan, bakteria tak jauh daripada kita kan? Tanpa bakteria, fungus, minta maaf kita gunakan fungus. Dalam roti tuan-tuan, kita masak kita gunakan yeast kan?
kita nak buat roti, so itu juga mikroorganisma. Jadi perlu tak kita bagaimana interaksi kita dengan mikroorganisma? Sangat rapat, ya. Kita perlukan mikroorganisma dan mikroorganisma juga perlukan kita. Baik. Ini siapa yang suka duk buat ni apa nama? Saya pun tak tahulah. Left tu. Yang suka cerita Korea. Ini apa? Kimchi. Kimchi. Sedap pula tengoknya. Okey, tapi saya nak ceritakan dalam kimchi, dalam penghasilan kimchi juga dia menggunakan mikroorganisma. Sebab itu kita ada rasa masam. Banyak lagi siapa yang suka makan McDonald, dalam tu ada sauerkraut. Juga ada mikroorganisma. Ya? Makin sihat. Betul Faizuddin, makin sihat. Baik, Yakult macam saya cakap tadi, mikroorganisma dan anda. Ini saya bukan promo Yakult tapi saya bagi contoh lah. Okey, dalam Yakult sebagai misalan banyak lagi produk-produk lain yang menggunakan bakteria yang baik. So bakteria ni tahu tuan-tuan, kita ambil daripada mana? Daripada gut, daripada perut kita. Kemudian bakteria-bakteria yang baik ini kita kulturkan atau kita growkan dia di dalam makmal. Kemudian kita banyakkan dia dalam jumlah-jumlah yang tertentu. Kemudian kita masukkan dia ke dalam minuman dan sebagainya. Baik. Ya, sekarang ni cerita pasal COVID-19 tuan-tuan. Semua orang, saya rasa antara benda yang orang nak dengar daripada saya hari ni bukan COVID lah kot. Jadi sebab tu saya nak share dengan tuan-tuan satu benda yang cukup menarik. Ini gut microbiota. Microbiota ni bermaksud mikroorganisma yang ada dalam kalau gut lah, dan dalam perut kita. Kalau mulut oral microbiome. So microbiome ini adalah composition microbe yang pelbagai. Dia bukannya satu jenis bakteria saja. Dia terdiri daripada bakteria, fungus, virus dan sebagainya. Dia duduk sekali. Macam saya lah dalam bilik ini sebenarnya bukan saya seorang. Saya ada Dr. Awis, saya ada Zack bersama-sama dengan saya. Jadi kami dikira sebagai, tak boleh nak kata mikro kan, kami ni besar-besar belaka, besar bayum, lebih kurang macam itulah. Minta maaf tuan-tuan saya agak ceria petang ni supaya tuan-tuan tak mengantuk. Baik, jadi kalau kita lihat gut microbiome ni, dia menggambarkan bahawa bagaimana mikroorganisma ni berada dalam perut kita. So mikroorganisma dalam satu kajian menunjukkan ni tahun 2020, bulan Jun, sekarang bulan 11, sekitar beberapa bulan yang lalu, satu studi menunjukkan, ini adalah review paper, menunjukkan bahawa ada kemungkinan gut microbiome ini sama ada dia reduce sign and complication of COVID-19. So bermaksud kata ada potensi kalau kita stabilkan mikrob dalam perut kita, mengurangkan kebolehupayaan kejangkitan disebabkan oleh COVID-19. Mari kita sama-sama fikirkan. Itulah maksudnya makanan ni penting kan, sebab microbiome bakteria-bakteria yang baik dalam perut kita, dia bergantung kepada jenis pemakanan kita. Baik, saya bawa kepada yang berikutnya, lung microbiome. Lung microbiome bermaksud bakteria-bakteria ataupun mikroorganisma atau kuman yang berada di paru-paru kita. So dalam kajian yang dibuat pada tahun 2020 juga, ini adalah review artikel. Maksud kata dia bukanlah berdasarkan pada eksperimen lah, dia berdasarkan pada bacaan-bacaan dan dia kumpulkan maklumat-maklumat tersebut. Dia menulis bahawa dia ada kemungkinan perkaitan antara lung microbiome dan juga coronavirus, COVID-19. Jadi ada perkaitan di mana dalam kajian menunjukkan dalam bacaan-bacaan yang telah dibuat oleh Saroj Katiwada dan juga sahabat beliau, saya kira Asta Subedi, beliau menunjukkan bahawa microbiome berperanan dalam mempengaruhi immune system dalam manusia. Jadi dengan kata lain, immune system di lung ini telah dipengaruhi menyebabkan jangkitan COVID-19. Bila immune system kita rendah, so coronavirus ini sedang infect kita. Jadi kalau immune system kita tinggi, jadi virus ini susah untuk bertindak untuk menjadikan penyakit untuk kita. Baik, saya ada sedikit masa lagi, sekitar lebih kurang 3-4 minit. Jadi saya nak cuba lebih cepat. Jadi kalau kita tengok dalam paper ini juga, the most important challenge ahead of microbiome pattern in the post era of the COVID-19 pandemic. But as the ongoing COVID-19 pandemic pose a huge challenge to global public health, emphasis on personal hygiene costs extraordinary daily use of detergent, and household cleaning products, termasuklah penggunaan ethanol. Since antimicrobial cleaning products have the capacity to change the environmental microbiome, increased exposure to household disinfectants could be associated with alteration in human microbiota composition and function. Bermaksud kata, apabila kita kerap menggunakan
sanitasi, ya, menggunakan seperti etanol dan sebagainya. Okey, saya bercakap sebagai ahli mikrobiologi, tuan-tuan sebagai kemis, perempuan sebagai kemis, doktor sebagai kemis, mungkin berfikir lebih lanjut lah. Okey, bila kita menggunakan disinfektan yang membunuh semua mikroorganisma yang ada pada tangan kita, saya sebut tadi mikrobiom dalam mulut, mikrobiom dalam perut, kita juga ada mikrobiom di tangan kita. Maksudnya kita ada bakteria-bakteria di tangan kita ni, ya tuan-tuan. Di mana bakteria-bakteria ini sangat-sangat penting untuk kita. Apabila kita menggunakan secara kerap ataupun menggunakan secara berlebihan, apa yang berlaku? Kerisauan yang ditulis oleh Ijtihad di sini adalah dia akan could be associated with alteration in human microbiota composition and function. Jadi apabila bakteria ini sudah tidak berkomunikasi, bakteria baik mati, bakteria jahat pun mati, kemudian katakanlah bakteria hidup yang jahat itu melebihi bakteria yang baik, apa akan berlaku? Ya, baik. Moreover, the emerging links between household cleaning products and occurrence of non-communicable disease and antibiotic resistance may involve the gut microbiome. Secara tak langsung dia akan mempengaruhi gut microbiome. The mediating effects of disturbed gut microbiota on the association between home use of cleaning products and lifelong health consequences have been documented in some observational studies regarding the evidence associated reduction in exposure to non-pathogenic commensal bacteria and gut dysbiosis. Further studies required to assess the effect of a massive use of cleaning products during COVID-19 pandemic on long-term host health mediated by the altered microbiota. In this context, recommendation to consume probiotics and fermented foods might reverse the consequences by alleviating dysbiosis. Dysbiosis bermaksud imbalance microbe ataupun kuman ini sudah lagi tidak stabil, tidak. Sepatutnya composition antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan, sebagai misalnya di universiti patutnya perempuan lebih sikit daripada lelaki. Kalau tiba-tiba lelaki tak ada, jadi macam mana? Habis universiti kan? Jadi konsep dia lebih kurang sama macam tu. Jadi tuan-tuan, perempuan, itu saja pada 15 minit presentation saya yang diberikan oleh Institut Kimia. Jadi apa yang saya harapkan sedikit sebanyak menyebabkan tuan-tuan perempuan rasa macam nak tahu lebih detail. Kalau nak tahu lebih detail tuan-tuan perempuan boleh pergi ke boleh emailkan pada saya ataupun boleh pergi ke website saya di mana saya ada letakkan slide-slide lecture saya yang saya berikan kepada pelajar-pelajar mikrobiologi dan imunologi di universiti di UIA ini. Dan jika tuan-tuan nak dengarkan saya punya, itu slide sajalah. Tapi kalau tuan-tuan nak dengar dia punya discussion yang saya buat dalam tu, boleh saya akan sharekan dengan tuan-tuan recording lecture-lecture saya. Okay, tak jadi masalah. So saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Awis. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Panjang lebar tu jadinya explanation tu, baru sikit tu. Kalau nak tahu lagi dalam tu boleh hubungi dia melalui alamat email yang dia bagi tadi. Okay, so sekarang ni kita buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang soal jawab boleh terus cakap lah kat sini, ataupun kalau malu nak bercakap boleh juga type dekat kita punya chat room tu. Okay, saya start dululah, senang. Okay, Dr. Hafiz, sebab macam yang cakap tadi kan, sebab kita kan terlampau takut sangat kat COVID ni, boleh katakan keluar sikit je kita duk pakai hand sanitizer, keluar sikit pakai hand sanitizer. So apakah dia punya efek tu dekat tangan, sebab basically kat dalam tangan kita pun ada ada mikroorganisma yang baik juga kan yang kita perlukan. Tapi kalau kita nak pakai tu agak-agaknya apa je efek dia untuk jangka masa panjang? Okay. Baik, saya jawab dari sudut pandang mikrobiologi ya. Saya, tuan-tuan perempuan mungkin doktor lebih tahu dari sudut kimianya. Okay, bila saya menjawab dari sudut mikrobiologi, bermaksud kata saya punya concern adalah apabila kita kerap menggunakan saya tidak menjadi masalah untuk kita gunakan disinfektan ini. Okey. Tetapi yang paling baik seandainya kalau kita boleh gunakanlah sabun, ya. Kita gunakan sabun sebab kalau kita aim kita adalah untuk bunuh bakteria nak bunuh COVID-19, sebab semua dah sedia maklum
bagaimana structure COVID-19 ini. Okey. Dan structure COVID-19 sebagai misalnya dia ada envelope. Di mana envelope ni dia cukup dengan menggunakan sabun untuk kita musnahkan envelope tersebut. Okey, itu satu. Berkenaan dengan kerap menggunakan ini bukan concern saya sahaja, bahkan telah dibincangkan di sekata tempat ya oleh pelbagai penyelidik, okey, khususnya dari bidang microbiology, di mana kami punya kerisauan adalah apabila kita kerap menggunakan bahan-bahan seperti ini. Okey, boleh saya terangkan berkenaan dengan 75% etanol. Baik. Bidang saya khusus dalam kajian berkenaan kanser mulut. Tahukah tuan-tuan, dengan penggunaan etanol, okey, termasuk juga yang rokok yang ada nitrosamin, yang ada di mana dalam mulut kita ni ada mikroorganisma yang nama dia Candida albicans. Candida albicans ini dia berupaya mengubah etanol kepada satu bahan yang karsinogenik, kita panggil acetaldehyde. Ya, dia ubah alkohol, dia ubah etanol kepada acetaldehyde menggunakan satu enzim. Enzim ni macam kunci lah. Kita panggil Candida albicans acetaldehyde dehydrogenases enzyme, menggunakan enzim tersebut. Dan tahukah tuan-tuan perempuan bahawa mikrob yang saya sebutkan tadi, Candida tadi, juga berada di tangan kita. Okey, dengan kata lain, kalau boleh kita jaga kebersihan, sabunlah tangan kita, gunakan sabun, itu tidak menjadi masalah. Tetapi untuk menggunakan etanol untuk membunuh semua bakteria-bakteria termasuk baik dan jahat pada saya adalah satu benda yang perlu kita, nak kata avoid tak boleh, bahaya. Lagi-lagi benda ni direkod kan. Cuma saya nak kata mungkin kita boleh kurangkan. Tapi jika yang terbaik pada saya sebagai seorang mikrobiologi yang buat kajian berkenaan kanser juga, saya syorkan gunakanlah sabun. Kerana itu juga yang disyorkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan. Baik. Okey, kita ada satu soalan daripada F. Marsin. Dia nak tahu, bolehkah gugusan mikroorganisma ni membesar menjadi lebih daripada 45 mikrometer? Baik. Bila kita sebut mikroorganisma di general kan, so kita boleh say for example, kalau kita tengok dalam, kalau sebut gugusan, saya sebutlah di sini, kalau dalam term saya kami panggil dia sebagai biofilm. Okey, boleh saya kata biofilm lah ya, yang melekat pada permukaan gigi dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau minta maaf lah ya, mungkin contoh saya agak kurang murni pada petang ni. Kadang-kadang orang tak gosok gigi kan, dia tarik kat gigi dia, minta maaf lah bunyi saya sikit nampak sound effect tu. Lepas tu kita nampak dekat tangan kita tu, itu adalah gugusan mikro. Dan saya yakin benda tu melebihi 45 mikron. Sama juga kalau kita tengok yeast kita buat roti kan, kita nampak jadi hijau tu, itu adalah sebenarnya mikroorganisma. Kumpulan tersebut juga melebihi daripada 45 mikron. Jadi jawapan saya, kalau itu yang saya tak pasti tuan atau puan F. Marsin mahukan, saya boleh kata in general dia bergantung kalau bergantung pada lokasi. Jadi kalau saya sebutkan dalam mulut tadi, di gigi tadi lebih lah. Tapi kalau di dalam guide dia bergantung dalam guide, dalam perut kita sebagai misalnya, kadang-kadang dia boleh jadi, kalau size by individual, sebagai individu dia akan kecil. Okey, tetapi kalau dia secara kumpulan dia boleh jadi lebih daripada 45 mikron. Saya harap itu menjawab soalan. Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Ada lagi sebarang soalan? Kalau tak ada, okeylah. Terima kasih Dr. Hafiz. Memang sesi itu memang banyaklah kami belajar mengenai mikroorganisma ni. Okey, terima kasih. Baik, so sekarang turn saya pula jadi moderator. Kita understaff sebenarnya. Tak adalah, mana gurau saja. Baik, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Dan saya ingin memperkenalkan sahabat saya, Dr. Awi Sukarni. Beliau merupakan penyelidik ataupun pensyarah di Fakulti Farmasi, ya, di mana beliau telah menghasilkan banyak-banyak produk yang pada saya agak-agak menarik, ya, terutamanya dalam bidang formulasi. Dan baru-baru ni saya difahamkan beliau berjaya untuk mendapatkan grant sekitar ratusan ribu, bahkan hampir jutaan ringgit. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tahu lebih detail,
saya rasa eloklah kalau tuan-tuan perempuan communicate dengan Dr. Awi sendiri. Cuma saya rasa tuan-tuan perempuan hari ini berjumpa dengan orang yang hebat. Mari kita sama-sama mendengarkan perbincangan yang akan dibawa oleh saudara ataupun sahabat kita, Dr. Awis Sukarni bin Muhammad Sabri, dengan tajuk beliau memahami bahan dan kandungan dalam pembasmi kuman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Jadi saya nak buka. Okey. Tak nampak. Okey, harap semua boleh nampaklah skrin saya. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Dr. Awis daripada kuliah farmasi ataupun kita orang sini kita panggil kuliah sebab kita macam Arab-Arab sikit. Ataupun kalau kat luar kita panggil ni fakulti farmasi UIA. Saya pensyarah di sini. So petang ni saya nak kongsi sedikit mengenai tajuk ni, memahami bahan dan kandungan dalam pembasmi kuman. Ni memang apalah, saya tak adalah saya tak akan pergi terlampau dalam lah. Ni surface je. Okey, sekarang sebelum kita pergi dalam, kita kena tahu apa itu pembasmi kuman. Okey, pembasmi kuman ataupun kita panggil disinfektan. Pembasmi kuman adalah bahan kimia yang digunakan untuk menyah aktif atau membunuh mikroorganisma. Dr. Hafiz tadi duk bercerita pasal mikroorganisma, saya lah duk cerita macam nak bunuh dia. Lawan balik lah. Okey, sebab lagi-lagi sekarang ni tengah COVID ni kan, semua orang duk takut pasal, sebut dia pasal virus semua, semua takut, semua nak bunuh. Sebab itulah macam Dr. Hafiz cakap, bukan semua yang jahat. Tapi kita akan tengok dulu apa benda yang kita maksudkan dengan pembasmi kuman. Okey, dia kadang-kadang kita akan confuse sikit antara pensanitasi ataupun kita panggil dia sanitizer. Bahasa Melayu dia pensanitasi. Antara perbezaan antara sanitizer dan juga disinfektan ataupun pembasmi kuman ni. Apa beza dia? Okey, kalau kita tengok sanitizer ni maksudnya dia digunakan untuk mengurangkan jumlah bakteria, virus dan juga mikrob. Okey, manakala disinfektan ni pula dia adalah digunakan untuk membunuh hampir kesemua bakteria, virus dan mikrob. Kalau kita tengok kat sini, baik kita pakai pembasmi kuman kan, habis bunuh tu semua. Kenapa kita nak kurang-kurang kan? Okey, beza dia adalah dia punya formulasi dia tu. Formulasi dia tu maksudnya kalau untuk pembasmi kuman ni selalunya kita akan gunakan bahan kimia yang lagi macam kadang tu lagi bahaya lah. Dia lagi toksik. Sebab tu dia boleh bunuh kuman tu. Kalau kita pakai dekat tangan, contohnya kalau kita pakai kat tangan, dia boleh menyebabkan macam rengsa ataupun macam inflame, boleh juga menyebabkan mengelupas. Dia efek dia teruk lah, dan juga dia agak toksik. So maksudnya kita boleh keracunan juga kalau kita pakai kat tangan. Sebab tu ada bezanya antara sanitizer ni dengan pembasmi kuman. Okey, so sekarang ni kita tengok apa dia contoh-contoh sanitizer dan pembasmi kuman. Kalau kita tengok ni, sanitizer ni contoh dia adalah hydrogen peroxide, alkohol, asid borik, iodine, formaldehyde dengan klorin. Pembasmi kuman pula formaldehyde, hydrogen peroxide, hydrofor, klorin ataupun bleach dengan alkohol. Kalau kita tengok, kalau kita perasan, asal macam sama je kan. Sebelah tu ada hydrogen peroxide, sebelah lagi pun ada hydrogen peroxide. Alkohol pun di dua belah ada. Yang perbezaan dia adalah dia punya kepekatan. Okey, so untuk pembasmi kuman selalunya dia akan kepekatan yang tinggi. Sebab tu dia boleh bunuh kuman. Tapi untuk yang ni sanitizer ni selalunya kita akan cairkan dia sampai 10 kali ganda lagi cair daripada pembasmi kuman ni. Okey, sebab itulah dia lebih kepada untuk mengurangkan daripada rather than membunuh. Tapi kalau mengurangkan pun dia selalunya akan, kalau kita tengok iklan kan, membunuh 99.9 mikroorganisma. Itu adalah sanitizer. Kalau pembasmi kuman habis semua mati. Itulah dia. So kadang kita tanya, so bila masanya kita nak pakai sanitizer ni, bila masa kita nak pakai pembasmi kuman? Okey, kalau untuk sanitizer ni selalunya kita pakai kat tangan yang macam hand sanitizer. Satu lagi kat meja dapur yang countertop tu, ataupun tempat-tempat yang kita prepare makanan kita. Sebabnya
Kalau kita pakai pembasmi kuman ni, macam saya cakap tadi, dia toksik. So kalau kita dah buat apa, kita pergi lap kita punya ni pembasmi kuman dekat kita punya tabletop dekat dapur kan, countertop kan. Lepas tu kita prepare pula makanan kat situ. So maksudnya dia punya bahan-bahan toksik tu mungkin akan termasuk dalam makanan kita, dan kalau kita bagi pula dekat kita punya family kita makan, dia boleh menyebabkan keracunan. Sebab tu kita tak boleh pakai pembasmi kuman tu dekat tempat kita prepare makanan. Okey, pembasmi kuman ni lah selalunya yang standard lah, yang kita pakai mop lantai tu ataupun cuci toilet, kat sinki tu semua, itu kita pakai pembasmi kuman. Sebab memang kawasan tu memang banyak yang lain kita ni mikroorganisma yang jahat lah kita cakap. Sebab tu kita selalunya kita memang pukul habis, memang kita cuba untuk bunuh semua. Itu tak penting. Tapi kalau benda yang ada kena-mengena dekat yang akan masuk ke dalam badan kita ataupun yang memang dalam badan kita sendiri, kita akan pakai sanitizer, pensanitasi ataupun sanitizer lah. Okay, so sekarang ni ada jugalah orang share cakap, oh kita boleh pakai pembasmi kuman macam Clorox kan. Kita pakai Clorox tu kita jadikan sanitizer. Boleh ke macamnya kan? Sebab kadang ada viral cakap, oh boleh je kita dilute ni. Okay, ini sebenarnya sesetengah pembasmi kuman memang kita boleh gunakan sebagai sanitizer. Tapi kita kena cairkan lah dulu, macam saya cakap tu, 10 kali ganda selalunya lagi cair daripada yang pembasmi kuman. Tapi bukan semua pembasmi kuman yang kita boleh pakai untuk jadikan sanitizer. Sebab sesetengah bahan-bahan pembasmi kuman ni dia akan ada bahan yang toksik, yang walaupun kita dah cairkan dia masih toksik. So dia tak sesuai untuk kita pakaikan jadi sanitizer. So kalau kalau nak selamat, senangnya kita tengok dekat botol tu, kat botol tu ada tulis. Kadang-kadang sesetengah pembasmi kuman tu dia akan tulis ini juga boleh digunakan sebagai sanitizer. Macam tu kalau ada tulis itu. Ataupun kalau kadang tu dia ada tulis tidak boleh digunakan untuk sekian. Maksudnya itu dia ada bahan kimia yang bahaya. Tak bolehlah kita nak dilutekan jadi sanitizer. So kita kena berhati-hati benda tu, takut nanti ada keracunan. Okay, so macam saya cakap kan, macam keracunan lah apalah semua kan. So kadang kita tanya, bahaya ke benda ni? Jawapan dia yes, no and maybe. Tu yang saya letak gambar tu, dia yes, no and maybe. Lagi satu, banyak jugalah viral video yang menunjukkan macam pakai sanitizer terbakar kan, macam ni. Okay lah, saya share lah salah satu video yang agak viral lah semasa PKP ni. Okay, video tu dia cakap lah, benda yang dia cakap tu ada yang betul, ada yang tak betul dan ada yang kurang tepat. Dia yes, no and maybe. Apa yang saya cakapkan kan, dia cakap situ dia cuba dia titiskan hand sanitizer, lepas tu dia nyalakan api, terbakar. Memang akan terbakar sebab dia ada alkohol memang senang terbakar, itu betul. Tapi yang dia cakap pula viral lah, orang cakap pergi pakai hand sanitizer, pergi ke dapur, tu tangan terbakar tengah masak kan, viral. Tapi tak ada pun dengar kes tu keluar kat TV pun. Benda tu kalau saya nak cakap tak mungkin terjadi, tipulah. Dia boleh terjadi,
Tapi itu lebih kepada kelalaian orang tu. Maksudnya katakan dia pakai hand sanitizer sampai menitis, lepas tu pergi ke dapur, ambil mancis, nyalakan lapi, lepas tu nak nyalakan dapur. Itu memang ada kemungkinan dia menyambar kat situ sebab tengah menitis lagi. Tapi katakan dia pakai, dia lap tangan untuk beberapa saat, dia pergi ke dapur, kebarangkalian untuk terjadi tu sangat-sangat rendah. Sebab hand sanitizer ni ataupun alkohol yang kat dalam hand sanitizer senang meruap, dia cepat dia kering. Tapi lagi satu, hand sanitizer ni sebenarnya fungsi dia adalah sekiranya kita kat luar tak ada tempat nak basuh tangan, tak ada jumpa sabun. So kita akan pakailah hand sanitizer ni sebagai pengganti sabun untuk basuh tangan tu lah. Tapi kalau kat rumah, saya rasa semua rumah ada ni kan, ada sinki kat dapur, ada sabun kan. Baik pakai sabun tu je. So sebenarnya kat rumah tak payahlah mengada nak pakai hand sanitizer ni. Hand sanitizer ni pakai kat luar je kalau perlu. Kalau kat rumah tu basuh tangan macam biasa, pakai sabun. Itu lagi bagus sebenarnya. Macam yang Dr. Azmi pun cakap, baik pakai sabun tu. Kurangkan pakai ni kecuali kalau perlu macam kat luar. Okey. Itu je sebenarnya. Okey, sekarang ni kita tengok juga apa yang contoh-contoh risiko yang boleh berlaku sekiranya kita menggunakan sanitizer ataupun pembasmi kuman ni. Salah satu dia adalah termakan ataupun terminum ataupun terkena mata, terkena bahagian sensitif, macam maybe kita punya terkena alat sebelit kesusu tu, ataupun terbakar. Okey, kalau katakan kalau termakan ataupun terminum, cepat-cepat pergi ke hospital. Especially kalau kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia nampak macam sedap, kadang-kadang dia tengok macam air. So dia ada tendensi terminum macam tu kan. Orang tua pun ada kat yang terminum benda ni. So ni kan lagi kan kanak-kanak. So kalau terjadi, jangan tengok budak tu okey ke tak, terus je bawa. Walaupun dia tengok macam okey, dia gelak-gelak kan, tak apa. Ambil je anak-anak tu, terus bawa pergi ke hospital, bawa ke emergency. Cakap terminum sanitizer tu. Sebab dia memang boleh menyebabkan kematian. Kalau untuk budak lagi cepat, lagi tinggi. Tapi katakan kalau terkena mata, contohnya macam kita buka klorok. Buka klorok tu dekat sangat dengan mata kan. Klorok tu kan dia meruap. Lepas tu kita dekat, kena mata tu pedih ataupun kena tengah terpecik ke mata. Caranya adalah kita pergi dekat air pipe, buka air pipe, lalukan buka mata tu, lalukan air tu dekat mata. Biarkan untuk beberapa minit. Lepas tu kalau macam dah lama sikit, kalau agak pedih sikit, baru pergi ke klinik lah. So tapi awal-awal tu memang kena basuhkan mata dulu dengan air pipe. Tak payah pakai benda lain lah. Kalau terkena bahagian sensitif pun sama juga. Kita pergi basuh dulu dengan dengan air pipe, pergi mandi ke macam tu untuk buang dulu dia punya yang residu tu semua. Lepas dah lama tu baru kita lepas beberapa minit baru kita pergi klinik. Kalau terbakar, okey, katakan bahan-bahan ni kalau terbakar, kalau bakaran kecil kita ambil lah, tutup periuk ke apa, kita tutup. So dia akan terpadam nanti lama-lama. Jangan guna air, elakkan guna air. Sebab air ni nanti dia macam minyak lah. Kalau kita tuang air, nanti dia akan merebak lagi besar. Sebenarnya dia akan menyebabkan lagi bahaya. So kalau terbakar kecil tu, tutup tempat tu. Kalau terbakar besar tu, kalau boleh kurang elakkan guna air. Okey, cubalah benda-benda lain. Okey, itu je. And then sekarang ni saya nak ajar pula cara buat DIY untuk buat pembasmi kuman dan sanitizer. Ini daripada WHO punya recommendation. Okey, katakan kalau kita nak buat pembasmi kuman, kita ada dapat satu yang klorok kan. Okey, untuk pembasmi kuman, satu bahagian klorok ataupun satu cawan klorok bersama and then kita campurkan dengan 10 cawan air. Satu bahagian klorok dengan 10 bahagian air. Kalau untuk sanitizer, satu bahagian klorok dengan 100 bahagian air. So dia memang lagi cair daripada pembasmi kuman. Okey, tapi kalau yang ni untuk sanitizer ni jangan pakai untuk tangan. Janganlah kita buat ni kita ganti jadi hand sanitizer. Tak boleh. Sebab dia punya bahan kimia dalam tu dia agak macam merengsa sikit tangan. So dia boleh menyebabkan macam melupas, akan ada efek lagi teruk kat tangan. Tapi kalau ini kalau kita pakai untuk lap tabletop, countertop yang saya cakap tadi kan, untuk prepare makanan tu boleh. Okey, yang ini pula DIY untuk buat hand sanitizer. Ini pun daripada WHO punya resepi ni. Okey, katakan kalau kita ada alkohol, jika kita ada 4 bahan ni, alkohol, hydrogen peroxide, glycerol dengan air. Okey, tapi yang ni resepi ni dia bagi untuk buat 10 liter.
Sampai habis PKP ni pun tak tentu lagi habis ni dia punya hand sanitizer ni untuk 10 liter. Inilah dia punya memang resipi dia bagi. Dia bergantung kepada apa jenis alkohol kita pakai. Kalau etanol, kita kena prepare dalam 8.3 liter. Kalau kita pakai isopropyl alkohol, kita kena ada 7.5 liter macam tu. Lepas tu kita campurkan pula, letakkan alkohol ni kat dalam bekas. Lepas tu kita campurkan dengan 417 ml hydrogen peroxide. Lepas tu kita campurkan pula glycerol 145 ml. Lepas tu kita top up dengan air. Air ni sama ada air tapis ataupun air masak yang dah disejukkan. Janganlah air masak tengah mendidih kita tuang, jangan, bahaya. Kita tunggu sejuk dulu, lepas tu baru kita tuang. Okey. Ini adalah yang recommendedkan daripada ni lah WHO. Untuk hand sanitizer ni, kandungan alkohol dia kena lebih daripada 60%. Tapi kalau menurut WHO, dia recommend 75%. Okey. Tapi katakanlah susah nak cari hydrogen peroxide, glycerol ni susah kan. Tapi alkohol ada kat rumah, tiba-tiba ada banyak alkohol kan. Boleh kita buat yang DIY yang lagi senang. Alkohol campur dengan aloe vera. Aloe vera ni beli je dekat Watson tu ada yang murah tu je. Okey, lepas tu jadilah kita campur je dua bahan ni. So apa yang kita perlukan, 2 bahagian alkohol dan 1 bahagian aloe vera. Kita campur macam tu, dah boleh jadi hand sanitizer. So kenapa kita letak aloe vera ni? Aloe vera ni sebab alkohol ni kalau kita letak kat tangan, boleh je kita nak letak alkohol kita campur dengan air kan. Tapi kalau letak kat tangan, dia akan keringkan tangan. Itu efek dia. So kita akan kena letak aloe vera ni sebab aloe vera ni dia bertindak sebagai pelembap tangan. So kalau kita kan kadang tu pakai banyak kan, so, tak nak tangan kering, so saat tu kita letak aloe vera. Lepas tu nanti kalau kita pakai tu, insyaAllah lah tangan tu tak adalah kering. Elok je tangan tu nanti. Okey, itu je lah daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Awis atas perkongsian yang menarik. Saya suka yang last kali tu, boleh wanjur sendiri. Jimat je dia. Okey, baik. So saya rasa itu je kan. Oh ya. Jika ada apa-apa soalan, okey. Dekat sini kita ada soalan daripada Christopher T. Di pasaran ada mesin menghasil pembasmi kuman dengan cara elektrolisis garam dan air. Adakah itu berkesan? Okey, terima kasih soalan tu. Okey, dia macam hand sanitizer ni kita kena tengok juga dia punya apa yang kita target nak bunuh sebenarnya. Dia bukannya boleh bunuh semua benda. Sebab apa yang dicadangkan oleh WHO, kita kena ada 75% alkohol. Sebab alkohol tu yang boleh bunuhkan virus tu. Yang kita cakap virus lah. Sebab kalau macam kita pakai garam dengan air ni, dia boleh bunuh macam bakteria macam tu. Dengan kata lain saja bakteria, tapi dia tak boleh bunuh yang virus tu. Sebab tu yang selalunya ni kalau saya salah betulkanlah Dato' Azmi, dia lagi pakar dari saya. Tapi dia sebab tu kita kena ada kandungan alkohol tu. Sebab kalau tanpa yang kandungan alkohol tu, dia boleh katakan tak berkesan lah. Sebab memang kat luar memang banyak jenis hand sanitizer yang kita buat daripada yang bukan alkohol. Sebab ada orang cakap nak macam mesra wuduk lah semua macam tu kan. Tapi yang tak ada alkohol tu, dia WHO mengatakan itu tidak berkesan kalau untuk mencegah daripada virus COVID ni. Sebab tu kita kena ada yang ada alkohol. Okey, itulah pendapat saya. Baik. Berkenaan dengan pembasmi kuman dengan cara elektrolisis garam dan air tu, saya tahu saya pernah buat study pasal mesin tersebut. Sebab saya pun jadi konsultan, jadi ada sikit bias lah kat situ kan. Cumanya bila kami buat dekat lab, kami tak test on virus lah. Ini sekadar kongsikan kita punya hasil di makmal. Dan ketika itu kita gunakan formulation yang diberikan oleh pihak industri. Jadi pihak industri bagi kita botol tersebut, kemudian kita masukkan ikut garam yang dia suruh. Dia bagi dia punya instruction tu kan. Kemudian kita ada buat testing lah. Sama ada dia boleh bunuh bakteria atau tak di makmal saya.
Jadi kita tengok certain concentration dan kita tengok berapa tempoh kita incubate, eramkan bersama-sama dengan bakteria tersebut. Dan di antara bakteria yang kita test masa tu adalah Staphylococcus aureus, yakni bakteria yang common, yang biasa kalau biasa dengan osteomyelitis, infection pada tulang, ataupun MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jenis-jenis bakteria yang penyebab kepada sakit-sakit kulit, kalau yang pimples ke, kan, jadi kita test dekat situ, memang dia matilah masa tu. Kemudian ada lagi saya gunakan dekat Candida albicans yang saya sebut tadi, dia ni fungus. So fungus pun kita nampak almost 90%, most than 90% lah, sebab masa kita buat tu memang mati terus semua. So apa yang saya nak katakan dekat sini sekadar tambahan daripada apa yang Dr. Awis cakap tadi, sebab saya buat dah berkenaan dengan mikrob dekat situ. Kalau nak kata betul-betul berkesan tu, saya tak berani nak claim. Tapi daripada dapatan makmal kami memang menunjukkan memang dia ada kesan dekat situ. Data-data dia pun kita ada, cuma kita tak publish je lah. Okay, baik. And Dr. Awis kata lagi, advisable ke untuk buat DIY hand sanitizer? Dia yang WHO keluarkan guideline tu, dia bagi resepi macam mana nak buat hand sanitizer, sebab mula-mula kes COVID hari tu semua orang panik. Semua orang pergi farmasi, semua habis tapau semua hand sanitizer sampai tak ada kan. So sebab tu dia keluarkan resepi ni. Tapi macam sekarang ni rasa dah banyak dah. Kalau pergi Mr. DIY pun, kalau beli lebih RM30 dapat satu botol free. Nampak sangat selalu pergi DIY ni. Dapat satu yang hand sanitizer free. Sekarang ni tak ada isu pun sebenarnya, boleh cari. Tapi katakan memang kebetulan banyak alkohol kat rumah, for some reason, lepas tu tiba-tiba nak buat, boleh je buat, tak ada masalah. Tapi itulah rajin tak rajin ni lah. Tapi kalau dia keluar, macam saya cakap lah, dia keluarkan resepi ni sebab untuk sebab dulu memang tak ada langsung stok, habis stok hand sanitizer sebab orang duk beli. Sebab tu dia ada resepi ni lah. Baik, kita ada satu lagi soalan terakhir dari Puan Zarida Zahari. Doktor, saya kira Dr. Awis lah ni, berapa lama tempoh boleh guna bagi DIY sanitizer? Ada indikator ke? Saya rasa ni tempoh boleh guna ni maksudnya expiring date lah, saya rasa. Okay. Dia sebenarnya dia tak ada yang expiring date kalau ikutkan, sebab dia kalau ikutkan kalau dalam packaging tu memang ada. Tapi actually dia bergantung kepada macam mana cara kita simpan sebenarnya. Itu lagi penting. Sebab macam kita tahu dalam tu ada alkohol. So kita tak boleh simpan kat tempat yang panas. Sebab kandungan alkohol tu akan lama-lama dia akan meresap walaupun dia tertutup. Kadang akan terresap dekat sedikit demi sedikit. Selalunya lama juga. Kalau kita tengok yang hand sanitizer, kalau kita beli dekat kedai pun, dia boleh tahan untuk beberapa tahun. So memang boleh tahan lama lah. Tapi kalau pergi buat macam resepi tu, buat 10 liter tu, tu saya pun tak tahulah nak cakap macam mana tu. Tu lama tu tahan tu. Okey, baik. Nampak kayaknya itu je lah soalan-soalan yang kita ada hari ini. Boleh saya tanya soalan terakhir? Boleh, silakan. Boleh ya. Okey. Nama saya Chong dari UMP. Hai, pertama kali terima kasih lah pada Dr. Hafiz dengan Dr. Awis kerana mewakili IKM Pahang untuk bagi sharing yang ni lah. Okey, nak tanya soalan pada Dr. Awis. Ini susulan daripada tadi Faiz Sudin punya soalan. Faiz punya soalan. Sebab sekarang ni DIY sanitizer kan, kebanyakan orang dia macam pergi ke hardware shop untuk beli the industrial grade-nya alkohol, either IPA atau ethanol lah kan. Tapi kebanyakan orang ramai dia orang tak sedar bahawa industrial grade-nya ethanol ke IPA dia mengandungi the impurities ni is more than 5% yang impurities tu. Yang impurities tu sebenarnya yang some of them which is a carcinogenic lah. So in this case sebenarnya adakah memang advisable untuk orang ramai nak sediakan sanitizer, hand sanitizer tu masing-masing lah. Okay.
Dia dia memang ada apa ni macam yang Dr. Chuan cakap lah, dia memang ada impurities, but depend on the impurities juga. Sebab tu macam selalunya kalau dekat yang kan banyak macam yang apa NGO pergi buatkan apa, dia orang buatkan what do you call it, the hand sanitizer, and then dia pergi bagi dekat semua orang kan. Selalunya kandung yang dia pakai adalah yang pure punya, yang 96 and above. Kadang tu yang 96 and above punya, yang maksudnya yang the purity is high, it mean there is less impurity. Itu yang selalu pakai tu. Tapi lagipun saya rasa kalau macam dekat luar pun sebenarnya untuk buat DIY ni pun tak berapa senang juga, sebab untuk orang luar untuk dapatkan akses alkohol yang 95% and above tu pun susah sebenarnya. Sebab dia selalunya kalau orang-orang yang macam dalam akademik, macam for example kalau kita dekat lab kita boleh beli and then dia boleh hantar lah. Tapi kalau orang luar sebenarnya dia susah juga nak dapat yang alkohol 95 and above ni. Tapi menurut pendapat saya sebenarnya dia punya impurities tu is because kalau kita pakai kat tangan, it shouldn't be a problem because after a while it start to evaporated. Tapi unless kalau ada possibility tertelan, yes, that's another issue lah. Macam saya cakap, kalau let's say you ada case tertelan ataupun kena mata tu, then if tertelan kena pergi cepat-cepat lah, pergi ke emergency. You need to ask, kena minta treatment lah, kena pergi minta treatment. Tapi kalau setakat saya so far saya rasa tak ada isu kalau yang untuk pakai kat tangan saja. Tapi jangan lepas pakai kat tangan tu jangan pergi don't lick jangan jilat tangan lah. Kalau nak makan, katakan sebab kadang-kadang kita makan pakai tangan kan, macam orang Melayu makan pakai tangan, baik basuh dulu tangan tu dulu sebelum makan. Memang kita dah pakai hand sanitizer, lepas pakai tu katakan lagi makan, basuhlah dulu tangan kalau nak makan pakai tangan. Kalau makan pakai sudu tu lain cerita lah. Tapi kalau nak makan pakai tangan, dinasihatkan untuk basuh dulu tangan. Itulah cara untuk selamat. Sebab selalunya kalau kita tangan saja dia tak membahayakan, tapi kalau kalau kita ingest ataupun kita termakan atau minum, itu yang bahaya sebenarnya kalau yang alkohol ni. Okey, terima kasih ya. Terima kasih Dr. Awis. Kalau alkohol luput. Okey. Okey, buat DIY berkesan ke tak? Kalau bagi saya lah, kalau saya kat lab tu sebenarnya benda tu walaupun dia dah expired tu sebenarnya boleh pakai lagi. Alcohol content dia still banyak tu juga. Sebab dia kalau alkohol tu kalau dah expired, dia kalau lama dia akan evaporated je, tapi kandungan alkohol tu saya rasa tak berubah. So patutnya tak ada isu. Pun tak berkesan yang untuk yang sanitize kan, sebab ada last time tu ada isu dia pergi pakai, dia nak sanitize jalan semua kan. Benda tu itulah pendapat saya. Dia sanitize tempat-tempat awam macam dekat jalan-jalan, tepi jalan tu tak, itu buang duit je sebenarnya. Kalau NM betul ada yang dulu ada satu dia buat macam pintu, kita lalu kat pintu tu betul ada alkohol sumbur kat badan kan. Itu pun sebenarnya WHO pun tak galakkan juga benda tu. Itu kalau kena mata saja je tu. Sebenarnya dia membahayakan. And then lagi satu sebab semburan tu kena directly kat kulit. Sebenarnya dia punya efek tu sebenarnya lagi banyak efek buruk daripada baik sebenarnya. Dan dia tak berkesan pun nak bunuh virus pun. Tu satu lagi lah benda yang membazirkan duit. Dr. Hafiz tu ada soalan tu. Boleh ke kanak-kanak ambil lebih daripada 2 botol Yakult atau Vitagen dalam sehari? Terlepas tanya tadi.
Baik, saya cuba jawab yang ni. Baik, berkenaan dengan makanan ni kan, Yakult, Vitagen dan sebagainya. Okay, so dia macam ni lah, dia macam coklat. Macam coklat, makanan apa-apa kan. So as long as kalau kita makan, and then kita boleh, kalau dalam konteks ni, tahu tak dalam Yakult tu dia pakai Lactobacillus casei, di mana Lactobacillus casei juga dalam kami bidang dentistry, dia adalah penyebab kepada caries. Baik, jadi berkenaan dengan boleh ke tidak, saya tak berani nak suggest lah, saya tak berani nak recommend kalau lebih daripada 2 botol sehari. Okey, atas satu kita seperti benda-benda lain dia, kita kena moderate. Okey. Jadi itu satu. Yang kedua, bila kita gunakan probiotik ini, especially kalau bakteria ini kan, dia bukan sekadar ada bakteria, bahkan kandungan gula dia sangat tinggi. Jadi kita kena calculate juga berapa amount sugar yang diperlukan oleh kanak-kanak. Jadi kalau kita lebih amount sugar, ya, kalau sugar yang berlebihan pun menjadi satu masalah, ya. Jadi kita bukan sekadar kira dia punya bakteria, tapi juga sugar content. Okey. Jadi kalau tanya saya, boleh ke kanak-kanak ambil lebih dari 2 botol Yakult atau Vitagen, kita calculate lah berapa sugar content yang diperlukan. Okay, kalau pada saya, anak-anak saya, kita orang buat sendiri je yogurt kat rumah. Tapi tak adalah bermaksud kata saya tak bagi langsung. Biasanya kami bagi kita dalam 1 botol, 2 botol. I think that is enough. If we give more than that, saya takut kalau kita anak tu pandai jaga gigi, alhamdulillah. Kalau tak, kita takut dia akan jadi benda yang lain pula, tambahan dengan kandungan gula. Baik, tadi cuma saya nak tambah sikit berkenaan dengan apa yang dijawab oleh Dr. Awis tadi berkenaan 70% dengan alkohol. So sebenarnya dalam penggunaan alkohol ni, kita recommend ataupun WHO recommend untuk gunakan pada 70%. Dia ada sebab dia. Around 70 to 80% dia akan aim target dia akan target kepada punya bacterial cell wall. Okay, sebab tu kita pakai 70 to 80%. Kalau lebih daripada tu, okay, bakteria ni dia ada satu mekanisme tau. Dia bila dapat certain concentration of alcohol, dia ada mekanisme di mana dia boleh protect diri dia daripada, not all microorganism, but there are some microorganism that can still survive in a highly concentrated alcohol. So that is, minta maaf. Sebab itulah kita perlu pakai a range di antara 60, 70, 80%. Ya. Jadi saya harap itu menjawab soalan lah. Okey. Lama sangatlah pula saya jawabnya. Okey, baik, terus. Okey. Satu jelaskan bagaimana dengan fogging sanitizer. Okey, saya rasa ini yang kes macam kalau ada kes COVID dekat satu-satu bangunan kan, dan dia datang bomba semua-semua tu. Okey, ini dia buat sebabkan COVID ni, virus COVID ni dia boleh hidup sehingga 3 hari, 72 jam saya. Di atas permukaan. Sebab tu dia sembuhkan tu. Sebab isu dia takut nanti katakan ada orang tu yang ada positif, and then dia tak tahulah dia dah terbersin ke dah kat kan. So kita tak tahu mana yang diusik. And then takut nanti orang lain yang masuk, dia pegang kat permukaan tu, virus tu akan masih ada hidup lagi. Sebab dia boleh tak salah saya dia boleh hidup sehingga 72 jam di permukaan. Sebab itulah dia buat yang fogging sanitizer tu. Itulah fungsi dia. Untuk basically untuk bunuh semua virus, COVID virus yang ada lagi di permukaan ni lah, permukaan bangunan yang tu. Itulah fungsi dia. Baik. Okey, saya rasa cukup takat tu. Tepat jam 4 petang kita bersama-sama di Maya. Saya pun yalah, sebab kami biasa bagi lecture di UIA ni dalam bahasa Inggeris. Bila keluar bahasa Melayu dia jadi kekok sikit. Sebab kita menggunakan term-term yang jargon kan. Bila kita translate ke dalam bahasa Melayu agak unik ya. Dr. Chong mungkin boleh sahkan apa yang saya kata ni lah. Baik. Macam mana pun kami, saya mewakili diri saya sendiri lah definitely, dan juga Dr. Awi, saya rasa kami sangat gembira lah bila dapat soalan-soalan dan respon-respon yang baik daripada tuan-tuan, puan-puan, doktor, profesor dan sebagainya yang berada dalam
program kita pada petang ini. Cumanya jika ada lagi soalan-soalan yang mungkin rakan-rakan ingin ajukan, saya rasa elok saya dah bagi dah tadi, saya dah bagi dah saya punya email. Jadi email saya mudah saja, nama saya tu Hafiz Azmi tu. Cuma ada R kat nama saya tu. Okey, @iium.edu.my. Kemudian boleh emailkan pada saya ataupun boleh emailkan pada Dr. Awis, boleh Google saja nama Awis Sukarni untuk apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang kami bincangkan pada hari ini lah. Nama saya unik, confirm keluar nama saya. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Saya paskan kepada Dr. Awis. Okay. Terima kasih Dr. Hafiz, dan saya pun nak mengucapkan terima kasih juga untuk AKM kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit pengetahuan. Sebarang pertanyaan boleh email kami, and then saya pun minta maaf kalau ada tersalah cakap ke apa semua. Tapi katakan kalau ada sebarang persoalan, bolehlah boleh ajukan kepada kami ataupun email lah kepada kami. InsyaAllah nanti saya ataupun Dr. Azmi akan jawab. Okay, terima kasih sekali. Okay. Bye-bye.